يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada kami, kepada Allah, dan pada setiap jiwa hendaklah melihat kepada diri mereka apakah persediaan bekalan yang telah dilakukan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat memerhati atas setiap apa yang kamu lakukan. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyri ayat 18. Pengurusi masjid yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir masjid, tuan dan puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah pada malam ini dapat kita bertemu dalam suatu majlis perkongsian ilmu menggunakan kitab La Tahzan, jangan bersedih, insya-Allah pada malam ini tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan suasana SOP yang agak ketat berikutan PKPB negeri Perak dan juga negeri-negeri yang terlibat. Dan alhamdulillah dengan usaha kita yang bersungguh, doa yang tak berhenti, munajat kita kepada Allah, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada wabak jangkitan COVID-19, dan yang keduanya supaya segera Allah mengangkat COVID-19 daripada musibah yang sedang kita hadapi ini, agar seluruh umat Islam lebih sedar hakikat kehidupan. Mungkin bangkali kita terlepas pandang dalam keadaan kita cuai lalai menguruskan hidup kita di dunia ini, yang kita sepatutnya memahami kita adalah hamba kepada Allah. Bila hamba kepada Allah, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan semuanya untuk menyembah diri, mengabdikan diri kepada Allah. Bila disebut ibadah, apa makna ibadah? Kata Imam At-Tabari, yang ibadah itu adalah ketundukan diri kita kepada Allah. Langsungnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksud ibadah. Bila umat Islam meninggalkan ibadah, maka apa lagi yang ada pada umat Islam itu sendiri? Bila mereka ingkar, bila mereka menderhaka kepada Allah, tidak mustahil kebencian Allah kepada hamba-Nya itu sehingga Allah memberi sedikit rasa liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Maka turunlah sikit, kata Allah, bukan banyak, sikit, yakni rasa ketakutan, al-khawf, rasa takut dengan ujian. Bukan mengatakan bahawa ini azab yang sebenar, tak. Bila mana Allah uji dengan ketakutan, patut-patut kita cepat sedar. Ramai umat Islam yang sepatutnya sedar. Jangan mengundang musibah dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan hiburan-hiburan. Kurangkan program-program TV, radio yang boleh mengundang musibah dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian, terkinja-kinja, berjoget, menari, ini yang perlu kita renung-renungkan. Sebab yang buat benda ni orang lain, orang Islam. Jadi bila mana nasihat ulama, teguran ulama, kita buat tak reti. Menteri Agama pun dah beritahu. Kemudian agensi daripada pihak JAKIM pun dah sampaikan surat bantahan. Kamu jangan buat joget-joget lagi.
program berjoget, program menyanyi. Dia tak ada heran tuan-tuan. Nampak baru ni. Peduli dah. Balun balik tuan-tuan. Siaran langsung walaupun tak ada penonton. Rancangan apa ni? Ni bukan di sini, Zimbabwe. Jauh. Tak ada dia peduli. Al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Bukankah ini boleh mengundang musibah balak daripada Allah? Kita takut khawatir. Pihak Masjid Syura berdoa kepada Allah. Minta, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Imam berdoa, Allahumma kshif annal bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Satu pihak di Masjid Syura minta kepada Allah jauh daripada musibah wabak Covid yang menyangat-nyangat ni. Satu pihak lagi, si leher, leher patah leher. Itu nak kata apa tuan-tuan? Dua-dua ni Islam, Melayu Islam. Seolah macam tak reti bahasa tuan-tuan. Minta maaf, bahasa mungkin macam bunyi bahasa kasar. Tapi kalau tak sebut macam ni, orang tak peduli tuan-tuan. Yang duk sokong, yang support program hiburan orang Melayu Islam juga. Hayat amari masjid berapa ramai? Yang kita terpaksa dihadkan daripada kapasiti. Berapa ramai masjid ni boleh muat? Sekurang-kurangnya 10,000 boleh tuan-tuan buat. Sekarang nampak nak buat macam mana? Tinggal 40 orang. Sebab Gopeng zon hijau lagi. Kalau Kemur tahu Kemur. Kami lah. Kalau Kemur di Ipoh udah ada yang zon merah. Tak ada lagi zon coklat je lagi tuan-tuan. Tinggal berapa orang yang Kemur boleh duduk di masjid? Jumaat berapa orang? 23 orang. Yang ni yang kita doa. Udah tampil demo pula program-program hiburan. So pendek ringkas ceritanya tuan-tuan, don't ask for Allah's disaster. Sebab cakap Melayu dah tak faham, cakap orang putih. Jangan menempa balak musibah daripada Allah. So don't ask for Allah's disaster. Harap-harap kita tuan-tuan membantulah tok-tok guru, para alim ulama munajat kepada Allah berterusan siang dan malam supaya musibah yang sedang melanda ini sama-samalah kita berusaha mengekang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada dijangkiti dan juga dalam keadaan resah dengan keadaan yang kita nampak memang semua tak selesa. Hak pakai mask, mana orang nak selesa tuan-tuan? Nak menapis pun jenuh. Kemudian dengan SOP jarak, memang kalau nak ikut, tapi nak buat macam mana? Ini telah difatwakan, dah ditentukan oleh pihak pemerintah. Daripada lebih teruk lagi jangkitannya, maka paksa kita hadapi. Biar ada satu pihak nampak tadi seolah macam menjemput lagi. Ya Allah, seolah macam tu engkau kekalkan COVID-19, seolahnya begitu walaupun bukanlah hakikatnya. Sebab kita nampak tadi program-program hiburan tak berhenti lagi nampak. Alasannya dia pun nak cari makan. Habis tu yang ustaz-ustaz ni macam mana pula? Udah masjid tak boleh masuk, kuliah tak berjalan. Ya, ada yang kaya-kaya tak apalah tuan-tuan, ustaz-ustaz. Ada yang pendapatan gaji dan juga income depa betul-betul kuliah. Allah tuan-tuan, depa ada juga tanggungan, anak bini, kereta, rumah dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sedikit apa dia rasa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat COVID ni kalau betul semuanya kita dalam keadaan mentaati perintah Allah dan juga berdoa tak putih-putih. Mudah-mudahan segera Allah angkat segala musibah yang ada. Baik, malam ni kita mulakan pengajian kitab La Tahzan yang mungkin jemaah ada beli dah ni, warna hijau ni. Ada yang warna kuning, ya, ada seorang yang ada kitab, yang lain tak nampak lagi. Boleh beli di, tak silap saya, di Pustaka Muda kot. Harga dia RM45, ya. Elok mengaji. Yang kita dah setuju untuk mengajar di Masjid Baru Gopeng ni, kitab La Tahzan, jangan bersedih. Don't be sad, is with us. Maknanya jangan bersedih, ya. Kita dengan apa yang
Allah tentukan musibahnya dan sebagainya. Dia elok sangat musim Covid, musibah ni, kita pula buka kitab ni untuk merasai apa di antara isi kandungan kitab yang dikarang oleh seorang ulama Saudi, namanya tak lain tak bukan Syekh Dr. Aid bin Abdullah bin Aid Al-Majd Al-Qarni. Itu pun setengah menyatakan pendek dia Syekh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Beliau dilahirkan pada tahun 1379 Hijri. Kemudian dia dilahirkan di satu daerah Al-Qarni, selatan negara Saudi Arabia. Kemudian dia mendapat pendidikan daripada ijazah pertama sampai master, sampailah PhD di sebuah universiti di negara Saudi Arabia. Dan beliau menulis kitab ini sebenarnya ada sejarahnya, sejarah hidup dia sendiri. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini dia anti dengan kerajaan ataupun dia anti dengan US, Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama dia banyak menghafal puisi-puisi, dia orang sastra dan dia menulislah puisi-puisi yang menentang Amerika Syarikat. Menentang tu sebab ada sebab. Amerika zalim pada orang awam, bunuh macam-macam orang Islam, kemudian dengan sokongannya terhadap Zionis Yahudi Palestin, ada sebab dia membenci Amerika. Dan kerajaan Saudi pula hubungan baik pula dengan mereka. Bila ditahu ada warga negaranya pula bergelar ulama pula lagi yang menentang Amerika, akhirnya terpaksa dia ditahan lebih kurang 10 bulan dalam penjara di Saudi. Di dalam penjara inilah beliau menghabiskan masanya di sebalik jeriji besi di penjara Saudi ini. Dia menulis satu daripada buku kitab yang kita nak baca ni, 100 halaman. 100 halaman ni banyak ni. Ni berapa halaman kalau kita baca ni? 100 halamannya dihabiskan menulis di dalam penjara. Orang yang cintakan ilmu, dia rajin suka menulis. Dia tulis dalam tu perkara yang dia sendiri memotivasikan diri dia. Ada 5,000 hadis yang dipilih, puisinya tak kurang 10,000 dia hafal puisi. Ditulis dengan rujukan-rujukan, banyak rujukan yang kitab-kitab yang dia rujuk. Dan begitu juga dia rujuk juga kata-kata motivasi daripada barat. Dia cedok juga, dia ambil juga mana yang dia boleh ambil, dia ambil, dinilai untuk memotivasikan dia sewaktu ditahan 10 bulan dalam penjara. Tu yang nama kitab ni Jangan Bersedih. Sebenarnya dia pun tak sangka kitab ni boleh jadi sebuah kitab yang viral lah kita kata, sehingga di Timur Tengah cukup tersohor kitab ni. Di negara-negara Arab Timur Tengah dan di Indonesia cetakannya sudah mencecah lebih 1,5 juta. Buku ni dicetak tuan-tuan lebih 1,5 juta. Kita menulis buku tak tahulah orang nak baca ke tidak. Nak habis 100 buku tu pun jenuh tuan-tuan. Ni 1,5 juta. Kalau dia kata dia boleh ambil berapa banyak persen, katalah 10%, kaya raya dah. Dia pun tak tahu ada orang buat buku ni kemudian jual. Dia tak ambil pun duit orang yang kaya, orang yang cetak ni lah. Dia tak ambil. Biar dia kata aku kaya, tulisan ni, ilmu ni, mana orang yang belajar dia amalkan, so akhirat itulah kekayaan. Inilah nilai sebuah buku yang dikarang. Ini tuan-tuan, orangnya zuhud, tawaduk ni Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Dan pernah pengalaman dia ditembak waktu dia selesai menyampaikan syarahan di sebuah universiti di Filipina, tapi masih lagi hidup, cederalah, dia ditembak dan tak mati. Dan yang menembak dia di Filipina itu ditembak oleh pihak berkuasa polis Filipina dan mati. Yang menembak Dr. Aid itu mati, dia tak mati. Allah takdirkan panjang umur, insya-Allah tuan.
ya, yang mana tuan-tuan ada kitab ni boleh bawa, dan kalau belum beli tuan-tuan bolehlah beli. Harga saya kata tadi taklah mahal mana, RM45 sahaja, ya, kitab ni. Jadi pada malam ni kita terus pergi ke muka surat 9, ya Pak Haji, muka surat yang ke-9. Dia kitab ni dia tak ada bab, maknanya bukan bab 1, bab 2, bab 3, dia poin-poin aja. Ya, perkara pertama dia ada semuanya sejumlah 281. Kalau kita nak katakan 281 mutiara kata yang disusun oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, yang mana semuanya itu nak menyatakan bahawa jangan kita bimbang, jangan kita sedih dengan segala ujian, dugaan, musibah yang Allah tentukan pada setiap hamba. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal, atau kama qala. Manusia yang paling berat diuji, kata Allah, apa dia kata Rasulullah, ialah al-anbiya. Bala'an, bala' ni maksud ujian, al-anbiya para nabi rasul. Yang pertama, yang paling berat dari kalangan manusia yang Allah uji. Thumma as-salihun, kemudian yang keduanya orang-orang salih. Selain daripada nabi rasul, orang salih, sahabat nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, berapa kali tabi' lagi, tabi'in, kemudian summal amsal fal amsal, kemudian seumpama orang yang seperti orang yang soleh, termasuklah kita yang beriman kepada Allah. Mesti ada ujian, dugaan yang terpaksa kita tempuhi. Maka bila mana ujian itu, Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67, pada ayat yang pertama, Allah sebut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah bagi ujian mati dan hidup itu untuk melihat siapa di kalangan hamba-Nya yang paling terbaik amalan mereka, ibadah mereka dan akhlak mereka. Kalau kita katakan di situ juga adanya sifat sabar, bagaimana kesabaran mereka menghadapi setiap detik ujian yang telah Allah tentukan. Ni tuan-tuan, artinya kita tak boleh lari daripada ujian dugaan Allah. Maka kunci kejayaan ujian itu diantaranya sabar. Mudah kita sebut, tetapi nak mengamalkan sifat sabar ni, Allah kan senang. Wasbir ala ma asabak, dalam Quran sebut sabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Allah perintah kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya dalam Quran juga menyatakan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu sikit sebagai tambahan, ya, daripada apa yang kita nak mulakan mengaji kitab pada muka surat yang ke-9. Baik, perkara yang pertama, dia bukan bab, ya. Perkara yang pertama nak memotivasikan bila mana ditimpa musibah, jangan bersedih, janganlah bersedih, merenunglah dan bersyukurlah. Ini kata tuan kitab ni, kita kena renung, kita kena bersyukur. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai athar. Athar ni bukan hadis, hadis daripada Nabi. Kalau athar ni daripada sahabat, kata-kata sahabat. Sayyidina Umar menyebut hasibu anfusakum, hendaklah kamu menghisap diri kamu, muhasabah, hisap diri kamu, renung pada diri kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisap oleh Allah. Setiap jiwa perlu melihat, saya, ibu, bapa, kita semualah malam ni yang pun menonton live kuliah online malam ni, kita kena renung tengok pada diri kita, diri saya. Ayat mukadimah saya sebutkan tadi, nampak Allah sendiri menyatakan wal tanzur naqsum ma qaddamat li ghad
pada setiap diri dan jiwa hendaklah melihat kepada diri mereka. Apakah persiapan, persediaan dan bekalan, preparation untuk hari apa ni? Lighadin. Lighadin ni maknanya untuk hari besok, ghadak. Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma ghadin. Saja aku berpuasa besok hari, yang dikatakan ghadak. Hari besok yang pertama kita katakan hari kematian pun dia juga. Hari kiamat yang besar pun dia juga. Sebab kiamat ada dua. Satu, kiamat kecil mati. Yang kedua, kiamat besar, kemusnahan dunia. Inilah yang kita nak buat persiapan. Sama-sama kita merenungi. Jadi tuan kitab ni menyebut kita renung dan kita kena syukur. Cuma dalam konteks yang tuan kitab ni nak menyebut, renung syukur ni mungkin kita kata kita ni susah, Allah uji, miskin. Tapi kita kena tengok ada lagi orang yang lebih susah barangkali daripada kesusahan yang kita sedang hadapi, tuan. Maka kata tuan kitab di sini memulakan perkara yang pertama. Setiap manusia seharusnya selalu mengingati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada anda. Kerana nikmatnya telah meliputi daripada hujung rambut hingga ke bawah kedua tapak kaki. Nikmat kesihatan badan, nikmat keamanan negara, nikmat hutan belantara, udara dan air, serta masih banyak lagi yang lainnya adalah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nampak? Tuan kitab ni suruh kita buka mata minda. Sebab kita hari-hari dapat hidup ni, kadang kita rasa macam ini keadaan biasa, semula jadi. Bangun tidur, tidur balik, ini rutin. Kita lupa rupanya itulah sebenarnya nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kata Allah kamu nak hitung, nak mengira akan nikmat yang kami kurniakan kepada hamba-Nya, la tuhsuha, pasti hamba-Nya tak akan dapat menghitung, mengira nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurniakan, tuan-tuan. Ini baru Allah uji COVID. Hampir-hampir setahun juga dah kita ni. Berapa lama kita nikmat, tak ada penyakit, tak ada jangkitan wabak. Berapa lama, tuan-tuan? Punya seronok kita. Stadium bola penuh. Live, rancangan hiburan, konsert Gegar Berganza. Bahkan sampai hari ni pun ada lagi. Gegar Berganza. Ya Allah, aja geli bulu ketiak dengar, tuan. Ada lagi. Sebelum ni, apa yang kita tak nampak seronoknya kita? Ramai duk sebut, oh betul lah, ni pertama kali dalam sejarah hidup, tak pernah rasa lagi Allah bagi ujian macam ni COVID. Ya, tuan-tuan. Berapa bulan yang kita PKP yang ketat dulu, tak boleh keluar, mula-mula nampak semua merap dalam rumah. Nak beli makanan pun jenuh. Akhirnya dibenarkan seorang pergi kedai. Tidak apa beras habis, tepung pun habis, anak kerja nak melantak je. Putus kata anak kita pun kulu kilik, ke dapur kejap, ke depan kejap, udah lapor balik, suruh pula bini masak, udah habis abang kontang, habis pisang pun habis, tepung habis, nak buat cekodok ikan bilih pun habis, raibul ruyub. Itu boleh seorang dah keluar pergi. Nampak tak pening kita 3 bulan, 4 bulan sampai raya pun di rumah. Ingat lagi, jangan lupa terlepas puasa raya di rumah kita, tak keluar. Masing-masing berharap ni kalau boleh, ya Allah, bolehlah raya nak sembahyang raya di Masjid Surau. Tak boleh. Pengumuman kerajaan kata raya di rumah. Raya di rumah, khutbah di rumah, sembahyang raya di rumah. Belajar jadi imam. Masa tu perik tak? Perik, tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah hidup nampak. Saya 46 tahun. Tak ada lagi 46 tahun hidup yang sembahyang raya di rumah. Pertama kali. Ramai yang pertama kali yang hidup umur 60-70 tahun. Itulah Ustaz. Saya lahir tahun 40 pun tak pernah rasa macam ni. Sekali Allah uji, tuan-tuan. Hampir setahun ni.
Nikmat sebelum ni Allah bagi. Kadang-kadang kita tak, kita tidak mensyukuri. Kita tak syukur. Sihat kita tak syukur. Lapang masa kita tak syukur. Usia muda kita tak syukur. Ada duit kita tak syukur. Waktu hidup kita tak syukur. Bila dah jadi macam ni ujian, baru rimah dibuatnya. Bayangkan esok di mahsyar berapa tahun kita nak duduk, tuan-tuan. Ni baru tak sampai setahun Covid. Boleh lagi minum, boleh makan, boleh, kata orang Perak, mencika boleh, kedarah, kata orang Kedah. Tak ada halangan lagi. Elok boleh main dengan anak, ni boleh lagi ni. Goping ni Zulhijjah. Kesana ke sini, lepas ni makan cokotiau oleh dia. Boleh lagi, tuan. Esok di mahsyar, apa yang kita agak-agak rasa? Allah, penjara. Mana boleh bebas dah, tak bebas dah. Bukan boleh beramal balik dah, tak? Akhirat ni kita kena faham, bila mahsyar bermula hidup kita yang sebenar. Berapa lama, Ustaz? Jangan tanya berapa lama. Sebab pengakhiran kita sama ada syurga atau neraka. Itu je. Jangan tanya hidup macam mana, syurga atau neraka. Yang Allah suruh kita sabar. Bagi ujian sikit, nak tengok semayang ke tidak. Jangan bagi alasan Covid tak semayang. Jangan bagi alasan Covid tak mengaji Quran, tak belajar ilmu. Yang boleh datang. Jangan bagi alasan masjid tak boleh kamu. 5 orang je boleh. Siapa kata 5 orang di Gopin ni? Gopin Zulhijjah dah tulis tu depannya, dekat depannya, dekat tepi masjid, 40 jemaah boleh. Itu jangan. Jangan tu banyak sangat. Jangan. Sekarang ni Perak ramai yang dah kena. Ini mulut-mulut yang tak ada insurans ni. Yang ni yang seronok duk cerita benda yang tak wujud, kadang sahaja dibawa cerita. Dah menimbulkan suasana ketakutan. Baik itu tak pasti, jangan kongsi. Kita cepat kongsi, tuan-tuan. Padahal belum lagi, baru buat swab test, baru saringan, belum lagi positif. Heboh dia, Nun Meru dah nak dekat 800 positif. Bilanya? Jadi bila macam tu mula dah orang takut. Meru dah ramai yuk. Ustaz Alimdin pun duduk di Meru, pula dah. Datang pula masjid baru Gopeng, habis koma. Siap, udah siap. Nampak? Contohlah, tuan-tuan. Inilah kita. Inilah yang kita kata tadi. So, kita nak menyatakan bahawa balik tadi, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita, maka kita nak tengok pada diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang datangnya daripada Allah. Nikmat ini datangnya daripada Allah. Nikmat, musibat, kedua-duanya datang daripada Allah. Dan kalau kita dah hidup lama tapi kita tak syukur, kita dah hidup lama dalam keadaan kita tak mengabdikan diri kepada Allah, nikmat kita ambil tapi tidak menyembah Allah. Sedangkan mulut bercakap aku Islam. Bila kata babi haram, tahu dia babi tak boleh, jangan main, haram. Arak, jangan. Zina, semayang tidak juga. Ini walhal tak makan babi, okey, dia kata dia Islam. Kalau semayang tidak, nak kata Islam macam mana? Yang tak semayang seluruh negara, tuan-tuan, 85% umat Islam hari ni yang tak solat 5 waktu sehari semalam. Bukan sikit-sikit. 85% yang semayang cukup 5 waktu, lebih kurang 15%. Inilah yang nak menadah tangan, nak berdoa minta jauh Covid apa semua ni. Yang tak semayang Covid, lagi dia tak semayang. Lagi seronok di rumah, lagi seronok dia tak semayang. Ini nikmat. Sebab itu disebutkan tadi, perlunya kita merenungi nikmat yang banyak, tapi kata Tuhan kita tadi, kita tak syukur. Maka firman Allah
tuan kitab ni ambil dan petik dalam surah Ibrahim ayat 34. Saya dah baca tadi, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Demikian besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada anda. Dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya telah diciptakan Allah untuk anda, tetapi anda tidak pernah menyedarinya. Anda menguasai kehidupan tapi tidak pernah mengetahuinya. Allah bagi nikmat sungai, air hujan. Bayangkan kalau tak ada sungai, tak ada tasik, tak ada air hujan, apa kita nak minum tuan? Lalu kita minum air masin laut. Nikmat, berapa ramai yang syukur. Sungai yang mengalir, akhirnya nampak buang sisa-sisa kimia, kilang industri, kilang haram yang tak haram, mengalirkan sisa daripada kilang-kilang mereka ke tempat air yang kita nak jadikan sebagai air minuman, kegunaan harian. Tak bertanggungjawab. Antaranya tak bersyukur. Sebab itu kita bayangkan, itu nikmat yang Allah bagi pada kita, air hujan dengan air tasik lagi dengan sungai. Syukur. Jangan buat perkara yang boleh mendatangkan kerosakan. Itu Allah kata, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu melakukan kerosakan. Nampak? Kementerian Air, begitulah mereka cukup sensitif tuan-tuan bila mana ada dengar berita pencemaran air, kan? Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai menterinya, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Air dan Alam Sekitar. Sebab ni benda yang macam ni nampak macam tak ada apa-apa je. Sebenarnya dia adalah suatu nikmat. Sikit problem nampak, pencemaran berlaku, satu negeri habis masalah air. Selangor ni, Kedah pun dah ada masalah sikit. Jadi semua keadaan itu kita perlu melihat nikmat ini datang daripada Allah. Maka perlu kita syukur di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Bahkan disebutkan tadi, bukan setakat air je, hutan belantara itu pun sebenarnya nikmat. Jangan diponggah, jangan dibalaknya habis semua hutan ni menjadi pasak bumi. Jangan main. Gunung Ganang ni pasak bumi. Kayu-kayu balak apa semua tu boleh kita ambil, tapi jangan rakus sampai habis bukit-bukit gondol. Kerana apa? Balak memang mahal. Balak jangan main. Satu lori itu nilai kadang 1 juta harga dia, tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran menyebut, dikatakan oleh Allah, wal jibala autada, jabal bukit itu adalah pasak kepada bumi. Tapi manusia rakus. Akhirnya nampak pasak bumi ni dah habis. Jadi tak mustahil lah kerosakan terus berlaku. Nampak kiamat semakin hampir, ya. Bumi semakin lemah, dunia semakin lemah. Itu suatu nikmat. Kemudian binatang-binatang pula pupus, harimaunya dan yang lainnya. Sebab ada akta yang mana kalau sekiranya kita memburu hidupan-hidupan di bawah perlindungan hidupan liar, maka kita akan didakwa. Tak boleh gajah umpamanya, rimau, bukan boleh main bunuh macam tu, tak boleh. Dia ada akta. Kalau tidak, orang kan buru rimau macam-macam, nakkan dia punya kulit dia lah, kemudian nak macam-macam hal, ya. Kan ada minuman susu harimau, macam-macam nama, tak tahulah betul dia pada rimau ke ataupun nama sahaja, tak tahu, wallahu alam. Macam-macam apa dia, gading gajah, orang nak buat apa tak tahu, gading gajah pun orang cari buat kulit gajah, buaya dan sebagainya. Baik, kemudian dalam ayat yang lain tuan kitab ini memetik surah Luqman ayat yang ke-20, Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia telah memberikan nikmat-nikmatnya secara sempurna kepada kalian, baik yang zahir maupun yang batin, luar dan juga yang dalam.
nikmat. Kita tak nampak ni dalaman kita. Roh yang kita katakan roh yang kudus, roh yang suci, sebenarnya itu adalah suatu nikmat. Bila hidup kita ni, yang katakan hidup, kita ada unsur yang pertama roh, yang kedua jasmani, rohani dan jasmani. Bila roh tenang, macam mana agak-agak kita hidup pun tenang, nikmat. Tapi kalau roh tak tenang, macam mana agak-agak? Begitu jugalah kalau sekiranya seseorang itu mati, bayangkan bagaimana roh yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tuan-tuan, bila mana mati dalam keadaan roh dicabut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruj, keluar wahai roh khabithah, roh yang khabith, yang jahat, yang keji, yang jijik, keluar kamu. Direntak oleh malaikat maut. Macam mana rasa, kata Nabi Allah Ibrahim, paling ringan waktu roh nak dicabut, seumpama kambing yang dilapah kulitnya waktu dia hidup. Macam mana nak membayangkan kambing dilapah kulit waktu dia hidup? Dalam hadis Nabi menyatakan paling kurang ringan saat sakaratul maut itu seumpama, kata Nabi, salasa mi'atin darbat bisayyif, 300 tetakan pedang yang tajam. Bukan satu, bukan dua, 300 tetakan. Macam adik siapa nama Surya yang di Terengganu baru ni dibunuh ni, diherehnya pisau masuk di tengkuk ni sampai pisau tu pun patah di leher ni, dibunuh oleh rakan sebayanya. Katanya begitulah. Bayangkan pula dikelar, diputuskan tangan pergelangan ni, tangan putus. Macam mana agak rasa kalau dihidup waktu itu? Ya Allah, bayangkan tuan-tuan, ini roh nak keluar ni bukan senang. Tapi ingat, bagi yang beriman takwa, Allah menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai roh yang tenang, keluarlah kamu, dan kata Allah, pergilah kamu kepada kumpulan orang-orang yang beribadah, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Ini yang kita nak ambil ni, roh yang tenang. Nampak mati macam sakit. Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, Wahsy, musyrikin Arab, dibaling lembing, kena bahagian rusuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, rebah. Kita kata sakit tak? Sakit, tetapi orang yang mati syahid tak rasa pun sakit yang sebenar. Kot kalau rasa pun macam kita kena macam gigitan nyamuk gitu je. Allah, tuan-tuan, cemburu kita. Orang yang mati dalam keadaan yang mudah, terutama mati syahid, nampak mati di medan perang, kena tikam, kena bunuh. Datang pula Hindun, isteri Abu Sufyan bin Harbi. Hindun mak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan bapa kepada Muawiyah. Siapa dia Muawiyah? Khalifah pertama selepas habis Khulafair Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka ganti dengan kerajaan yang disebut kerajaan Bani Umayyah. Khalifah pertamanya Muawiyah. Muawiyah kata, mak aku ni waktu dia jahil, waktu jahiliah dia sebelum Islam, amat berbahaya bagi orang Islam. Anak sendiri disebut macam tu. Apa jahat mak dia ni? Antaranya jenis berdendam. Ibu-ibu sekalian, Hindun ni, dia tengok Sayyidina Hamzah dah mati, lalu dibelahnya, dikoreknya daripada bahagian jantung hati, dia buat keluar, lalu dikunyahnya. Ibu sekalian, bayangkan tuan-tuan, kita kata ya Allah, macam sakit kan, Sayyidina Hamzah dah lah mati, kemudian belah pula, guna apa tak tahulah, dia ambil hati jantung tu, disebut, digelar Hindun ni akilatul kibdah. Akala ni makan, akilatul kibdah pemakan hati manusia. Digelar akilatul kibdah, pemakan hati manusia.
sanggup dimakan hati jantung dan muntah balik. Allah tak izinkan telan. Itu cerita Hindun. Tapi tuan-tuan, akhirnya baik Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah, baik Hindun yang gatah, yang kunyah jantung hati Sayyidina Hamzah, dan bapaknya Abu Sufyan bin Harbi, suami kepada Hindun, bapa kepada Muawiyah tadi, dia ketua komander dalam perang Uhud bagi tentera musyrikin, dan sama juga panglima perang dalam perang Uhud bagi pihak Arab musyrikin, Khalid ibn Walid. Empat orang ni sujud menyembah Allah, Islam dengan Nabi SAW. Tapi Nabi sikit pun tidak menyimpan dendam. Langsung Nabi tak balas dendam. Wahsy nak masuk Islam, marhaban wa ahlan. Abu Sufyan bin Harbi nak masuk Islam, marhaban wa ahlan. Hindun yang kunyah hati Sayyidina Hamzah nak masuk Islam, marhaban wa ahlan. Khalid ibn Walid masuk Islam, marhaban wa ahlan. Nabi sikit pun tak simpan dendam. Itu Allah sebut dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Muhammad Rasul itu adalah akhlak yang cukup mulia dan agung. Itulah yang sikit sebanyak tuan kita dapat habiskan ya pada mensyarahkan perkara yang pertama dalam kitab La Tahzan Jangan Bersedih karangan Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah bulan depan. Sebab SOP kita cukuplah Isyak, kita akan sambung pada kuliah bulan depan. Boleh tandalah kita berhenti takat ayat yang saya baca tadi, surah Luqman ayat ke-20 dan kita akan sambung nanti pada ayat yang seterusnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surah Ar-Rahman. Apa pula apa yang nak disampaikan oleh tuan kita berkait dengan ayat itu, dengan tajuk renunglah dan bersyukurlah. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah bulan depan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri, ada lagi yang berhajat nak membeli minyak wangi Raihan Syifa peninggalan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus yang 2 bulan lalu saya ada bawa kot. Ada yang nak ulang dah habis, ataupun yang belum beli lagi. Untuk apa ni? Apa dia sekali lalu lah saya sebut. Yang pertama, buat pendinding daripada gangguan jin, yang kena sihir, santau, yang ada saka ain histeria, insyaAllah cuba ikhtiar. Yang kedua, tu anak-anak pelembut hati, penerang hati, kuat hafalan dan sebagainya. Anak-anak kecil yang menangis siang malam, insyaAllah mudah-mudahan. Untuk jodoh, kahwin cepat mudah-mudahan, buat mandi. Yang ketiga, untuk suami isteri, ada masalah hubungan macam-macam, dan juga ada masalah mati pucuk bagi orang lelaki, ada ya, mudah-mudahan ada orang kata keserasian. Yang akhirnya, apa-apa sakit di badan cuba sapu urut, macam kita guna macam minyak angin lah, sapu mana-mana tempat. Sakit kepala, buasir pun ada testimoni ya. Kemudian apa dia, apa lagi, paralyzed, lumpuh pun dah ada testimoni ya. Kemudian resdung, sakit gigi, macam-macam lah, sakit perut dan sebagainya. Dan juga dalaman buat minum 2-3 titik, kanser ya. Kemudian apa dia, batu karang, demam panas, cuba ikhtiar. Yang mana muslimat ada masalah sis, fibroid, dah ada testimoni. Fibroid dan sis ya, dah ada testimoni. Dan begitu juga apa dia yang nak mudah bersalin, cuba pakai sapu dekat perut dan sebagainya. Sebotol 30, 250, 400. Boleh dapatkan pada saya nanti selepas sembahyang sunat Isyak di luar sana. Dan yang kedua, saya lupa malam ni nak bawa tabung Mahat Tahfiz yang saya sedang usahakan. Ada yang nak infak, mungkin ada yang nak sedekah, mungkin yang nak buat sumbangan, dan juga nak membayar zakat. Boleh buat demikian. Kalau ada sejadah nanti letak di tengah ni ya, boleh ibu-ibu sekalian letak di tengah tu siapa yang nak buat sumbangan, insya-Allah ya. Dan untuk makluman juga, siapa ada waris ke anak-anak ke ataupun saudara yang nak masuk pengajian tahfiz Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah, singkatannya MATAK, di Kampung Seri Kinta, dekat je Kampung Seri Kinta, Ipoh kat Bengkalan, dalam sikit ke dalam nak sampai Taman Temara kan, Kampung Temiang. Kalau ada anak ataupun saudara yang nak ngaji 3 tahun tempoh ya, 30 juzuk Al-Quran, dan istimewanya saya ada tambah lagi, selain daripada pengajian bahasa Arab, kitab turas, kitab lama, kitab kuning dan sebagainya, kemudian pengajian hadis, hafazan hadis, dan ada kelas bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ini jarang-jarang Mahat Tahfiz ada buat. InsyaAllah saya adakan ya, kelas pengajian bahasa Cina. Mudah-mudahan
kita boleh cakap Cina dengan anak-anak kita lepas ni tuan. Kalau tak boleh, makna anak-anak kita dengan Cina lah cakap. Jadi nak kerja pun mudah-mudahan mudah, dan juga elok itu di antara kemahiran berbahasa Cina. Selain itu juga bahasa Inggeris dan kelas komputer. Siapa yang berhajat boleh hubungi saya lah, 012 270 1066. Ustaz Halim bin sebagai pengasas dan pengurusi Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah ataupun singkatannya Mata Kampung Seri Kinta Ipoh. Nombor telefon saya ulang balik, 012 270 1066. Nanti ada yang berminat boleh bagi tahu, insya-Allah. Bermula sesi Januari tahun 2021 kalau tak ada pemasalah Covid lagi, ataupun mungkin dah tak ada PKPB ni, mungkin tahfiz sekolah-sekolah dibuka balik, bolehlah kita mulakan sesi pembelajaran hafazan Quran 30 juzuk dan yang lain-lain. Baik, itu sajalah yang saya nak sebutkan tuan. Wallahu alam. Qul qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.